A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera yang berusaha barisan pentadbir Sekolah Kebangsaan Air Hitam, rakan-rakan guru, ibu bapa serta anak-anak didik Sekolah Kebangsaan Air Hitam yang dikasihi sekalian. Okay, baiklah, pada hari ini cikgu akan memberi sedikit taklimat berkenaan dengan disiplin Sekolah Kebangsaan Air Hitam. Okey, taklimat disiplin Sekolah Kebangsaan Air Hitam disediakan oleh Cikgu Ahmad Mustafa bin Mahmud. Okey, pada taklimat ini cikgu akan memberi fokus kepada 5 perkara utama, iaitu uniform sekolah, kehadiran ke sekolah, kebersihan diri, benda larangan di sekolah dan tingkah laku murid Sekolah Kebangsaan Air Hitam. Okey, sebelum cikgu mulakan taklimat pada pagi ini, cikgu ingin berkongsi satu quotes yang telah diutarakan oleh Jim Rohn, iaitu disiplin adalah jambatan antara cita-cita dan pencapaiannya. Okay, apa yang dimaksudkan dengan kata-kata ini ialah untuk mencapai kejayaan, untuk menjadi seorang yang berguna, untuk menjadi seorang yang berjaya, kita adalah bermula daripada disiplin diri yang mantap. Okay, baiklah. Seperti yang semua sedia maklum, nama cikgu Ahmad Mustafa bin Mahmud, dan kepada ibu bapa yang ingin menghubungi saya, bolehlah menghubungi saya di nombor yang tertera. Nombor saya memang satu ini saja untuk WhatsApp, Telegram dan segala dan semuanya. Dan di sekolah juga dikenali sebagai dengan panggilan Sir Mustafa. Okey, baiklah. Perkara pertama iaitu berkenaan dengan uniform sekolah. Okey, yang pertama sekali adalah untuk murid lelaki. Untuk murid lelaki, dikehendaki untuk memakai kemeja berwarna putih, berkola dan lengan pendek. Seterusnya, seluar panjang biru kehitam-hitaman ataupun biasa kita panggil seluar warna blue black. Dan untuk murid Sekolah Kebangsaan Air Hitam adalah diwajibkan untuk bertali leher sekolah. Ya, tali leher ni boleh dibeli di kedai buku sekolah. Seterusnya, tanda nama dan rencana sekolah juga adalah wajib digamkan ataupun dilekatkan ataupun dijahit di uniform sekolah. Dan saya harap tahun ni tiada lagi lah murid-murid yang sampai ke hujung tahun tak ada juga tanda nama dan juga rencana sekolah. Okay, seterusnya untuk kasut sekolah adalah berwarna hitam dan stokin juga hendaklah berwarna hitam. Okay, untuk murid perempuan, uniform murid perempuan adalah baju kurung berwarna putih, kain sarung berwarna biru kehitam-hitaman ataupun blue black, bertudung putih, bertanda nama dan juga mempunyai lencana sekolah, dan sama juga seperti murid lelaki iaitu berkasut hitam dan berstokin hitam. Okay, manakala untuk pakaian pendidikan jasmani, benda ni selalu menjadi pertanyaan di kalangan ibu bapa. Cikgu, PJ ni boleh ke pakai baju ni? Boleh ke pakai seluar warna ni? Okey. Untuk Sekolah Kebangsaan Air Hitam, kami barisan guru-guru, barisan pentadbir telah menetapkan untuk subjek pendidikan jasmani, murid hanya dibenarkan untuk memakai t-shirt pendidikan jasmani sekolah, t-shirt sukan sekolah ataupun t-shirt berwarna putih. Selain daripada itu, tidak dibenarkan. Sekali lagi saya ulang, tidak dibenarkan. Hanya t-shirt PJ sekolah, t-shirt sukan sekolah ataupun t-shirt berwarna putih. Okey, seterusnya seluar sukan. Okey, seluar sukan ni juga hendaklah berwarna gelap. Sama ada hitam atau blue black. Tidak dibenarkan seluar sukan yang terang-terang tu, macam warna oranye, merah, hijau, putih, itu tidak dibenarkan. Hanya warna gelap iaitu hitam dan hitam atau blue black. Okey, dan peringatan untuk murid lelaki.
Apabila kamu memakai pakaian pendidikan jasmani, kamu diwajibkan untuk tuck in di sepanjang sesi persekolahan sehingga waktu balik. Okey, apa itu tuck in? Tuck in ni bermaksud baju dimasukkan ke dalam seluar. Bukannya baju tu dikeluarkan dari seluar. Okey. Dan kasut yang dibenarkan hanyalah kasut sekolah sahaja. Kasut sukan tidak dibenarkan. Okey. Jadi diharapkan semua murid dapat mengambil peringatan tentang pakaian pendidikan jasmani ini. Okey, peringatan. Peraturan pakaian di sekolah hendaklah dipatuhi sepanjang waktu persekolahan. Ketidakpatuhan terhadap peraturan ini boleh diambil tindakan oleh mana-mana guru di Sekolah Kebangsaan Air Hitam. Ini berlaku ya, di mana anak-anak tuan-tuan dan puan ni lepas waktu rehat je tengok baju dah keluar daripada seluar. Jadi kami guru akan mengambil tindakan kerana kita hendaklah sentiasa kemas semasa berada di sekolah. Okey, seterusnya. Kalimat berkenaan dengan kehadiran ke sekolah. Semua murid wajib hadir ke sekolah pada setiap hari persekolahan. Ketidakhadiran atas faktor kesihatan perlu dibuktikan dengan sijil sakit dari klinik. Okey, klinik ni tak kisahlah klinik kerajaan ke ataupun klinik swasta. Yang penting ada surat daripada doktor. Okey, yang ketiga, ketidakhadiran atas faktor peribadi perlu disertakan dengan surat. Ni contoh kalau mak, ibu bapa nak bawa anak balik kampung ke atas urusan keluarga ataupun terpaksa pergi ke Kuala Lumpur atas urusan keluarga. Jadi, ibu bapa atau penjaga perlu membuat surat. Tak kisahlah nak guna komputer ataupun nak guna tangan. Yang penting ada surat. Okey. Dan untuk makluman kepada ibu bapa penjaga, sistem kehadiran sekolah ini adalah diisi secara online dan pihak pengurusan akan mengisi kehadiran ini sebelum pukul 8.30 pagi. Jadinya, andai kata bermaksud pukul 8.30 tu, orang pihak KPM, pihak Kementerian Pelajaran Malaysia, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dah boleh tengok dah anak-anak tuan-tuan puan ni hadir ke ataupun tidak hadir. Dah tahu dah ini kehadiran, peratus kehadiran di satu Malaysia ni berapa persen. Jadinya jika anak tuan-tuan perempuan tidak dapat hadir, sila maklumkan kepada guru-guru kelas dengan menggunakan saluran WhatsApp ataupun Telegram. Okey, ini pula berkenaan dengan tindakan yang akan diambil jika anak-anak tuan-tuan perempuan tidak hadir tanpa sebab. Ini ya, tidak hadir tanpa sebab. Sebab tu penting untuk ibu bapa maklumkan dalam grup WhatsApp atau Telegram jika anak-anak tidak hadir ke sekolah. Okey, baiklah. Yang pertama ialah ketidakhadiran berturut-turut. Okey. Jika anak-anak tidak hadir berturut-turut sebanyak 3 hari, 3 hari berturut-turut, surat amaran pertama akan dikeluarkan. Okey, kemudian pun tak datang lagi 7 hari berturut-turut selepas surat amaran pertama dikeluarkan, maka anak tuan-tuan perempuan akan diberikan surat amaran yang kedua. Pun selepas surat amaran kedua tak datang lagi 7 hari berturut-turut, maka surat amaran yang terakhir akan dikeluarkan. Okey. Dan akhir sekali, selepas surat amaran terakhir dikeluarkan tak datang lagi 14 hari berturut-turut, maka tindakan buang sekolah akan diambil. Okey. Surat ni adalah dijana melalui sistem secara online juga. Bermaksud, seperti yang saya maklumkan tadi, sistem kehadiran ni secara online. Jadi, bukannya pihak sekolah yang menentukan, bukan pihak sekolah yang membuat surat ni. Bermaksud, pihak KPM, pihak kementerian, dia dah buat satu sistem dan surat ni akan dijana
Jadi sila berhati-hati. Sebab tu saya ingatkan sekali lagi, jika anak tuan-tuan puan-puan tidak hadir ke sekolah, sila beritahu, sila tulis surat, sila sediakan bukti. Okey, seterusnya. Ini pula ialah ketidakhadiran tidak berturut-turut. Saya harap ibu bapa dapat faham ya, beza antara berturut-turut dan juga tidak berturut-turut. Okey. 10 hari tidak hadir, surat amaran pertama akan dikeluarkan. Selepas surat amaran pertama dikeluarkan, tak datang lagi 10 hari, bermaksud dah 20 hari, maka surat amaran kedua akan dikeluarkan. Dah dapat surat amaran kedua, anak tuan-tuan dan perempuan tidak hadir lagi 20 hari, bermaksud dah 40 hari, maka surat amaran terakhir akan dikeluarkan. Dan selepas 20 hari, selepas surat amaran terakhir, tak datang lagi 20 hari, tidak berturut-turut, bermaksud dah 60 hari tidak hadir ke sekolah, maka tindakan buang sekolah akan diambil, akan dijana. Okay, nama sistem tersebut adalah sistem disiplin murid. Ada ya, cuma sistem ni ibu bapa tak boleh akses lah. Yang boleh akses hanyalah kami, pentadbir dan juga guru-guru di sekolah. Okey, baiklah. Berkenaan faktor yang seterusnya, taklimat yang seterusnya adalah berkenaan dengan kebersihan diri. Okey, yang pertama ialah rambut. Semua murid lelaki diingatkan hendaklah berambut pendek. Bermaksud potongan mengikut piawaian yang ditetapkan. Okay, maksud piawaian ni ialah peraturan yang ditetapkan. Maksudnya kalau potong rambut tu, janganlah buat line. Murid lelaki suka ni buat line ni. Lepas tu, berfashion-fashion. Sini panjang, sini pendek. Kalau boleh, bias kata. Cakap je, gunting rambut budak sekolah. Okay, dan kepada murid lelaki yang suka botak. Okay, untuk botak ni pun ada peraturannya. Yang dibenarkan hanyalah nombor 2 dan ke atas. Maksudnya nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Nombor 1 tak boleh. Botak licin lagilah tak boleh. Macam Shaolin tu kan. Memang tak boleh. Yang dibenarkan hanyalah botak nombor 2, nombor 3 dan juga nombor 4. Okay, bagi murid perempuan pula yang tidak memakai tudung, diingatkan rambut tersebut hendaklah disikat dan diikat dengan rapi dan kemas. Tolong ya, murid perempuan. Okey, dan pemeriksaan kutu untuk murid lelaki dan perempuan akan dilaksanakan setiap masa. Maksudnya akan ada pemeriksaan kutu ni. Okey, yang kedua, berkenaan dengan kuku. Kuku hendaklah dipotong dengan pendek. Maksudnya murid-murid sentiasa berkuku pendek. Dan memang pemeriksaan akan dijalankan dari semasa ke semasa. Dan tidak dibenarkan, dilarang untuk mewarnakan kuku. Melainkan atas faktor kesihatan. Contoh cagu, nak kena pakai inai. Itu dibenarkan. Tapi kalau saja-saja nak melawan, nak melaram, nak warna kuku, tidak dibenarkan. Okay. Yang terakhir, murid sekolah kebangsaan air hitam hendaklah sentiasa berpakaian bersih dan kemas. Baju tu basuhlah. Janganlah baju tu dia biar comot. Janganlah biarkan tak lalat. Janganlah dah kuning-kuning lagi tu pakai lagi. Dan berpakaian kemas. Ironlah baju tu kemas-kemas. Ironlah baju tu elok. Yang dah tahun 5, tahun 6 ni dah boleh dah belajar basuh dengan iron baju sendiri kan. Okey. Ingat ya, berpakaian kemas. Sebabnya bila kita pakaian kemas ni barulah ilmu tu, bab kata orang apa, kebersihan tu kan separuh daripada Islam. Okey. Okey, seterusnya. Benda-benda larangan di sekolah. Okey, adalah tidak dibenarkan membawa telefon bimbit atau tablet atau laptop ke sekolah.
Tidak dibenarkan. Permainan. Ni biasalah murid-murid tahap 1 ni. Tahap 2 pun ada juga. Yang bawa mainan pergi sekolah. Tidak dibenarkan. Jika cikgu nampak, cikgu rampas. Itu sahaja. Tak ada. Nak pulang-pulang balik, merayu, menangis ke, takkan dibenarkan. Takkan pulang balik. Akan dirampas. Okey, murid perempuan tidak dibenarkan untuk memakai barang kemas. Tak kisahlah barang kemas yang ciplak ke, pun tidak dibenarkan. Okey, ini larangan keras. Rokok atau vape tidak dibenarkan. Terutama sekali vape. Kita pun tahu sekarang makin lama makin canggih. Pensel tu pun boleh jadi vape. Pemadam pun boleh jadi vape. Vape ni dah macam-macam bentuk. Saya pernah rampas, saya pernah tangkap murid bawa vape ke sekolah. Saya rampas terus. Memang saya rampas terus. Amaran keras. Rokok atau vape tidak dibenarkan dibawa ke sekolah. Apatah lagi kalau menghisap. Okey. Dan ini yang menjadi peraturan di sekolah hitam juga, iaitu chewing gum. Chewing gum adalah benda larangan di sekolah kebangsaan air hitam. Walaupun cikgu, chewing gum tu kan makanan. Ya, saya tahu makanan. Tapi tidak dibenarkan kerana ia banyak merosakkan, banyak mengotorkan kawasan sekolah. Jadi chewing gum ni telah diwartakan sebagai benda larangan di sekolah dan akan diambil tindakan kepada murid yang membawa dan menjualnya. Ini saya pernah tangkap. Banyak kali saya tangkap. Okey, terusnya. Okey, tingkah laku di sekolah kebangsaan air hitam. Selaku murid sekolah kebangsaan air hitam, setiap murid hendaklah bertingkah laku baik, bersopan santun dan berakhlak tinggi. Murid sekolah kebangsaan air hitam hendaklah memberi hormat kepada semua guru, menghormati pekerja dan kaki tangan sekolah kebangsaan air hitam, menghormati rakan-rakan kelas dan sekolah. Maksudnya, semua warga sekolah ni kita hormat. Kita jaga hubungan baik kita. Menghormati ibu bapa, penjaga dan orang yang lebih tua. Kalau jumpa tu, kita bagilah salam. Sebagai tanda hormat. Cikgu kita hormat, pekerja kita hormat, kaki tangan kita hormat, acik kantin kita hormat, kawan-kawan kita hormat, ibu bapa penjaga, orang yang datang ke sekolah ni pun kita hormat. Okey, murid sekolah kebangsaan air hitam hendaklah patuh dan taat atas nasihat, arahan guru, ibu bapa atau penjaga, kaki tangan, pekerja, pengawas dan ketua kelas. Dengar cakap. Okey, murid sekolah kebangsaan air hitam hendaklah memberi kerjasama dalam setiap aktiviti yang dianjurkan di sekolah. Kita pun tahu kan, banyak aktiviti di sekolah ni. Jadinya bagi kerjasama. Masuk setiap pertandingan tu. Kita enjoy sama-sama, kita belajar sama-sama. Okey, murid sekolah kebangsaan air hitam hendaklah sentiasa menjaga kebersihan kawasan sekolah. Menjadi tanggungjawab kita untuk menjaga kebersihan sekolah ni. Kalau tak, siapa lagi nak jaga? Kita lah. Buang sampah dalam tong sampah. Dah siap makan, kemas meja. Kalau makan dekat pondok ilmu tu, bersihkan balik. Jangan biar macam tu je. Dalam kelas, bersihkan kelas sama-sama. Kita jaga kebersihan sama-sama. Okey, dan yang akhir sekali. Murid sekolah kebangsaan air hitam hendaklah menghormati lagu dan bendera negara Malaysia, negeri kita iaitu Negeri Sembilan dan juga sekolah. Kita hormat lagu tu. Kita hormat bendera. Okey. Okey, baiklah. Itu sahaja taklimat disiplin sekolah kebangsaan air hitam. Marilah kita sama-sama menjaga dan membentuk disiplin yang baik dan seterusnya kita mencapai kejayaan dalam diri kita sendiri. Okey. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.